أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminjamkan lagi nafas untuk kita sama dengan Al-Quran, dan pada hari ini kita ingin meneruskan halaman yang ke-382, juz yang ke-20. Kita sudah pun melewati 20 ya ataupun 19 juz dan kita memasuki 10 juz yang terakhir. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan istiqamah kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah pimpin kita pada setiap masa, kerana ini adalah satu usaha, satu amal yang amat-amat mulia yang kita harapkan Allah menerima segala usaha kita bersama Al-Quran selama 19 juzuk yang sudah berlalu. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita masuk kepada juz yang ke-20 Ustaz. Betul. Insya-Allah. Alhamdulillah. Apa perasaan Ustaz ya? Dah 20 juzuk kita lewati, 10 lagi yang terakhir ini. Ya, rasa berdebar-debar pun ada. Berdebar-debar. Masya-Allah. Pertama sekali kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang kita buat sebelum ni, dan juga Allah terus memimpin kepada kita untuk istiqamah selepas ini Al-Quran. Masya-Allah ya. Malam tadi pun saya ada bertemu dengan seorang cameraman Ustaz ya, yang menguruskan banyak pesta-pesta hiburan sebelum ini, tetapi bila sudah terlibat dengan My Quran Time, dia kata tak pernah miss walau satu episod. Ya, tak pernah miss, tidak pernah tertinggal, dan ketika ada satu tempat tu saya berjumpa dengan seseorang kena tahan, rupanya ada seorang pak cik ni, rasanya umur sekitar 70 80-an kan. Dia tak kenal saya pasal saya tak pakai songkok kot kan, tetapi beliau menyatakan bahawa beliau memang tengok Quran Time dan ada nota ya pak cik tersebut ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua. Harap-harapnya inilah amal saham kita adalah sikit Ustaz ya di balik amalan tuan-tuan bersama Al-Quran, dan kita harapkan Allah jadikan ini sebagai asbab rahmat daripada Allah untuk kita ke syurga bersama keluarga kita nanti, bersama dengan pasukan My Quran Time yang ramai sebenarnya, cameraman yang berada di studio dan sebagainya. Moga dimudahkan urusan, diberikan barakah dalam kehidupan. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 382, iaitu daripada ayat yang ke-56. Sama-sama kita lihat lanjutan kisah Nabi Lut alaihi salam, ayat 56 hingga 58. Apakah respon daripada kaumnya ya kepada Nabi Lut, dan kisah ini adalah ulangan kepada kisah-kisah yang pernah diceritakan sebelum ini, tetapi kita akan melihat beberapa sudut yang boleh kita ambil panduan, dan kemudian kita akan melihat kepada dalil tentang keesaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diulang-ulang perkataannya pada ayat 59
hingga 63 yang kita akan cuba bandingkan dengan surah Asy-Syu'ara yang telah pun kita lewati sebelum ini. Jadi kita akan nampak satu pola pattern yang menarik untuk sama-sama kita jadikan sebagai hidayah, bukan sekadar menarik tetapi ia menjadi satu pautan untuk kita lebih committed bersama dengan panduan daripada Al-Quran. Jom kita baca daripada ayat 56 hingga 60 terlebih dahulu, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Insya-Allah kita masuk juzuk yang ke-20 pada hari ini, dan sudah pasti ayat yang kita baca pada hari ini kita nak menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa kalimah yang sama diulang. Itulah ilahum ma'allah. Dalam page ni ada lebih kurang 4 kali akan diulang, yang menunjukkan kita kata apa, kita nak kekuatan itu, kita mesti kuatkan diri kita. Kalimah la ilaha illallah itu sentiasa berada di bibir kita, hati kita, insya-Allah. Kita baca ayat 56 hingga 60 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 56 hingga 60 untuk kita sama-sama melihat kepada sambungan Ustaz ya, kisah Nabi Lut ya. Bagaimana kalau kita lihat pada minggu lepas bila kita melihat kepada peringatan daripada Nabi Lut kepada kaumnya, apakah kamu mendatangi kepada rijal pada ayat 55 itu, kepada lelaki, syahwatan min dunin nisa, selain daripada wanita, memilih lelaki sesama lelaki, bukannya kepada jantina yang berbeza, kerana itu adalah fitrah, tetapi memilih lelaki dengan lelaki itu melawan kepada fitrah. Bal antum qaumun
tajhalun, kamu adalah orang yang mengikut perasaan, tidak ada ilmu yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang ada ilmu Ustaz ya, tetapi orang yang tajhalun ini adalah orang yang dia ada ilmu tetapi ilmunya itu tidak memandunya di dalam kehidupan, dia mengikut emosi negatif yang ada kerana ikutkan nafsu, ikutkan keinginan secara personal yang membawa kepada istilahnya mementingkan diri sendiri, selfish bahasa Inggerisnya. Baik, jadi bila mereka diingatkan perkara ini, jawapan mereka, fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lut, iaitu usirlah Lut dan keluarganya daripada negerimu, sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Innahum unasun yatatahharun. Ini adalah propaganda. Ini adalah kempen yang dibuat oleh orang-orang LGBTQ ya, kalau kita gunakan istilah sekarang ini. Mereka bukan sekadar berbuat dosa sendirian, tetapi mereka ini memasarkan ya, mempromosikan kepada orang ramai, buat grup kempen, dan mereka membuat propaganda kata bahawa kita kena halau kepada keluarga Lut ya. Mengapa kena halau? Kerana mereka ini merasakan unasun yatatahharun. Apa maksud unas ya? Unas ini kita tengok Ustaz ya, dalam al-Quran ini ada insan, ada nas, ada unas. Insan ini seorang manusia. Innal insana lafi khusr dalam surah al-Asr ya. Sesungguhnya setiap manusia. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan an-nas, itu manusia yang ramai. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan unas, ini adalah menunjukkan satu kumpulan manusia tapi tak berapa ramai ya. Dan mengapa tidak ramai? Pada waktu itu yang betul-betul tidak terlibat dengan gejala ataupun fahisyah, dosa yang keji ini, homoseksual ataupun LGBTQ ini adalah amat sedikit, iaitu di kalangan ahli keluarga Nabi Lut alaihi salam. Jadi ini adalah propaganda mereka. Mereka akan cuba untuk menyatakan macam nak tunjuk baik Ustaz. Ya, Nabi Lut ketika mengajak ke arah kebaikan, mereka kata nak tunjuk baik. Mereka tahu bahawa sebenarnya apa yang mereka buat itu tidak benar, tetapi bila dia sudah ada social impact ataupun grup kumpulan dalam sosial, kadang-kadang dia rasakan bahawa itulah identiti diri mereka. Itu sebabnya kita kena jaga-jaga bila ada perkara dosa Ustaz ya. Perkara dosa ni kadang-kadang awalnya tak okey, tapi bila dia telah diletakkan dekat Facebook, diviralkan, diparodikan, dibuat lawak ya, akhirnya perlahan-lahan perkara itu bersebati ke dalam satu kumpulan masyarakat. Itu yang kita kena elakkan. Jangan diviralkan benda yang tak baik. Gunakan saluran yang betul, dan kita sebagai pembaca jangan pula kita menambah keburukan dengan memberi komentar yang tidak berasas. Jadi pada ayat 57 Allah menyatakan fa'anjainah, dan kami menyelamatkannya dan ahli keluarganya. Siapanya? Nabi Lut alaihi salam, kecuali isterinya. Illam ra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Kami menentukannya bahawa isteri Nabi Lut ini daripada orang yang tertinggal dalam azab yang bersama dengan kaum yang lain. Apa yang kita belajar daripada ayat 57 ini, kita boleh bandingkan dengan surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 ya. Kalau tuan-tuan lihat pada muka surat 376, wa anzir ashiratakal aqrabin. Seruan Allah kepada Nabi, kepada kita ialah kita kena beri peringatan bukan kepada orang luar rumah sahaja, kepada orang dalam rumah Ustaz ya, kepada ahli keluarga kita. Jadi surah Asy-Syu'ara memberi perhatian perkara tersebut. Nabi Lut sudah memberi dakwah ataupun peringatan, tetapi rupa-rupanya isterinya menyokong kepada kempen yang dilaksanakan. Itu sebabnya ada sekarang ni Ustaz ni, ada Facebook, ada Twitter apa sebagainya ini. Kita kadang-kadang si suami buat kerja, si isteri buat kerja ya, tetapi masing-masing bacaannya berbeza. Ya, social media ini. Jadi kita kena pastikan kita follow page yang bagus-bagus saja tuan-tuan sekalian. Jangan pula kita dalam grup yang membawang, yang mengutuk, yang mendaging, semua itu kita rasa tak apa ya, ahli keluarga saya ni okey. Rupa-rupanya kalau ia tidak diingatkan, apatah lagi kalau tidak ada kelas-kelas Al-Quran peringatan begini, akhirnya kita rasakan bahawa tak apa kot, dah 1 jam baca Quran, lepas tu membawanglah sikit. Ada orang begitu Ustaz ya, ada orang yang rasakan bahawa untuk hilangkan stres, rupanya sepatutnya baca Quran hilangkan stres, tapi dia baca Quran stres, lepas tu dia menghilangkan stres dengan dia membuat perkara-perkara yang fahisyah ataupun yang mungkar. Kita minta Allah jauhkan ahli keluarga kita. Apa kesan kepada mereka yang
tidak beriman, tidak mengikut kepada panduan daripada Nabi Lut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa amtarna, ya, kami hujankan dengan hujan daripada langit. Ya, dalam Quran ada perkataan ghaith, ada perkataan matar. Setiap kali Allah menggunakan perkataan matar ini biasanya dalam keadaan negatif, ya, walaupun zaman sekarang belajar bahasa Arab Ustaz ni, bila cakap hujan kat luar tu dia cakap matar, kan, tapi Quran guna matar ini adalah untuk hujan yang tak baik, hujan yang tak baik. Fasa'a matarul munzarin, ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi kalau kita ini terpilih menjadi orang yang tidak syirik, yang dapat beriman pada Allah. Kita baca ayat 59 sekali lagi untuk kita belajar bagaimana kalau kita tidak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalulah memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 59 bersama Ustaz Tir. Baik, masya-Allah. Baca ayat 59 pada muka surat yang ke-382 ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Katakanlah wahai Muhammad, segala pujian bagi Allah dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataupun yang mereka sekutukan dengan yang lebih ataupun yang lebih baik? Allah bertanya di sini Ustaz, ya. Kaedahnya dalam ayat ini matar, hujan. Zaman sekarang pun zaman hujan Ustaz, ya. Tapi kita tahu bahawa hujan sekarang ni matar ataupun ghaith. Kita kena asingkan perkara tersebut. Bagi setengah orang ialah dia kata matar kot pasal banjir, kan, tapi sebenarnya matar di dalam ayat ini adalah matar yang membawa kepada munzarin, peringatan, dan juga azab daripada langit, ya. Mereka dihancurkan dan kemudian dihujani dengan hujan yang bukan biasa-biasa tetapi menghancurkan mereka. Jadi di luar sana itu bukan sekadar bukan matar, tetapi kita harapkan ghaith Ustaz, ya. Mungkin ada banjir, ya, ada banjir, tetapi ia bergantung bagaimana kita respon. Ada banjir zaman Nabi Nuh, ya, tetapi bagaimana Nabi Nuh respon perkara itu, salah satu panduannya ayat 59. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Bagi rakan-rakan kita yang terkesan di Hulu Langat, di Selangor, di Pahang, kita doakan agar tuan-tuan sekalian, kita semua mengucapkan alhamdulillah, puji kepada Allah, dan Allah tetap memberikan salam kepada hamba-Nya yang terpilih di kalangan para rasul, dan kita juga memilih untuk mengikuti mereka. Dan Allah tanya di hujung itu, Allahu khairun amman yusyrikun. Apakah Allah lebih baik ataupun apa yang mereka syirikkan? Apa tanda syirik? Apabila seseorang itu merasakan bahawa ujian yang ada ini tak patut Allah bagi pada kita. Begitu Ustaz, ya. Ada yang kata bahawa mengapa COVID-19 keluarga saya kena, banjir kena, rumah saya kena, ni apa ni Allah? Kalau itu yang ditanyakan, itu tandanya ada nilai-nilai, ya, syirik yang kita minta Allah jauhkan. Tetapi kita tahu bahawa alhamdulillah Allah sedang memberikan salam Ustaz. Memberikan salam ini Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan bagi yang tak terkesan dengan banjir ataupun COVID-19, ini peluang untuk kita juga memuji Allah, ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala pujian bagimu ya Allah, wassalam. Kita juga akan membawakan kesejahteraan kepada hamba-hamba yang terpilih ini. Kita beri bantuan, kita buat derma, kita susunkan agar mereka juga kembali kepada Allah. Jangan sampai mereka trauma Ustaz, ya. Trauma ini kalau katakan orang tu stres sangat sampai dia boleh menyatakan bahawa saya tak percaya pada Tuhan, ya, saya give up, contohnya, kan, sampai nak bunuh diri ke, pasal peti ais, kereta semua hancur Ustaz. Ada satu orang ni kata keretanya 100% tenggelam air, kan. Jadi tak tahulah, mungkin ada jurutera mekanik yang boleh buat video, ya, tolong beritahu macam mana nak baiki kereta rendam 3 hari 100%. Allah. Adakah memang kena buang? Manfaat Ustaz. Kena manfaatkan. Kena buat video itu. Pasal ramai tak tahu. Saya baru dapat video yang peti ais terendam itu boleh dipancukkan air dekat dia punya board dia itu, dan boleh baiki balik. Kan, jangan buang begitu saja. Jadi orang-orang yang berilmu, tuan-tuan yang berilmu, tolong buat video, ya. Betul. Ini tanda
kita ini mengucapkan alhamdulillah, gunakan ilmu, ada duit kita bantu, dan kita harapkan ia menyebabkan ramai lagi terkesan dengan ujian ini adalah ujian tetapi masih lagi makin kuat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-60 Allah mengingatkan kita beberapa ayat ke depan ini tentang betapa pentingnya memilih Allah, kerana Allah lah yang paling berkuasa. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Yang pertama kita lihat perkataan pada hari ini, kita saksikan ghabara, ya, ditinggalkan. Inilah 8 kali disebut di dalam al-Quran pada ayat 57, ya, iaitu apa yang berlaku kepada isteri Nabi Lut. Beliau dinyatakan qaddarnaha minal ghabirin, walaupun beliau adalah isteri kepada Nabi Lut, menyaksikan Nabi Lut sentiasa berdakwah, tetapi beliau tertinggal kerana ia ada kaitan dengan sokongan kepada fahisyah, kekejian yang ada. Jadi kita kena pastikan ahli keluarga kita jangan jadi orang yang tertinggal, dengan memastikan bahawa mereka itu benar-benar beriman, dan iman ini bukan milik kita. Kita hanya menyeru yang terbaik, tetapi kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Moga-moga Allah jadikan kita sentiasa memilih Allah berbanding dengan perkara syirik dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataupun apa yang mereka sekutukan dengan dia yang lebih baik. Sadaqallahul azim. Inilah antara petikan ayat yang kita baca sebentar nanti. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih Allah, menjadi kuat, menjadi hamba yang bertauhid, benar-benar mengagungkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kata Ustaz Afah tadi, jadilah hamba yang sentiasa memberikan manfaat kepada hamba yang lain. Buat video umpama sekarang ni ada yang kata peti ais tu dah hidup tapi baunya tak hilang, bau seluk tu, bau dia punya tanah tu. Mungkin ada kepakaran masing-masing untuk sama-sama kita membantu sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Baik, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar ra yang dibaca dengan nipis. Nak sambungan ra yang dibaca dengan nipis pula. Nak kaji ra yang dibaca dengan tarqiq ataupun nipis. Contoh dalam halaman 382 ini, pada ayat yang 56, illa an qalu akhriju. Ra yang baris di bawah, ra yang baris di bawah bila dilafazkan ra itu automatik ra tu dibaca dengan nipis. Ri tidak boleh baca ri. Akhriju tak boleh. Walaupun kita banyak cakap orang putih ri ada anak-anak semua nak makan, saya nak cicah kauri tak boleh kauri, kena sebut ri bila baris bawah mesti kena nipis. Juga pada ra yang baris bawah dia ada sabdu pula, fi zulumatil barri. Bila dia sabdu, dia seolah-olah macam ada dua kali nipisnya. Ketika ra mati mula-mula sabdu tu kan, bar, itu pun dah nipis.
bukan bar, baru nak nipis ri, barri, bukan barri dalam keadaan nipis. 3 ayat terakhir, ta'ala Allahu amma yusyrikun, ra baris bawah. Kita kata kesimpulannya automatik ra tu dibaca dengan tarqiq ataupun dibaca dengan nipis. Fil barri, tidak boleh baca fil barri, kita baca dengan ri. Ra bila baris bawah, hukumnya dibaca dengan nipis. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Untuk kita masih lagi bercakap tentang raw Ustaz ya, bukan curry ya. Okey, untuk kita baca raw dengan baik, dan kita akan menyambung lagi bacaan kita daripada ayat 61 hingga 63 Ustaz ya. Tadi kita dah baca sampai ayat 60, amman khalaqas samawati wal ard ya. Allah mengingatkan, bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Bila Allah dah mula bercakap tentang Allah jadikan langit dan bumi Ustaz, pada waktu ini kita dah mula kena berjaga-jaga. Allah sedang nak beritahu kepada kita, mendidik kita, jangan syirikkan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, perlu beri penghormatan yang sepatutnya. Allah menurunkan daripada langit itu air dan dengannya tumbuh kebun-kebun yang cantik ya. Makana lakum an tumbitu syajaraha, kamu tidak mampu menghidupkan pokok-pokok itu ya. Kamu tidak dapat menumbuhkan pohon-pohon yang ada itu. Apakah ada di selain Allah yang boleh menumbuhkannya? Sebenarnya mereka selalu ya'dilun ini maksudnya ialah sentiasa menyamaratakan Allah dengan makhluk ya. Jadi apa kefahaman kita daripada hal ini Ustaz ya? Kita tengok kepada air, langit, bumi, air, kemudian pokok. Kalau kita tengok, ini adalah satu ekosistem ya. Dan ada orang yang menyamaratakan dengan Allah ini, maksudnya dia mensyirikkan Allah. Dia rasa macam saya boleh buat apa sahaja kepada pokok-pokok yang ada. Itu yang menyebabkan tebang balak tak ingatnya Ustaz. Yeah. Dia kata ini sumber pendapatan bagi negeri saya punya pasal lah kan. Tapi bila saya punya pasal, kesannya itu ekosistem yang ada dalam sesebuah negeri ataupun pertempatan itu, kerana ia adalah kaedah untuk Allah menjaga keseimbangan dalam sesebuah kawasan. Airnya ya, air bersihnya ada kaitan dengan pokok yang akan memastikan air tidak bila datang air hujan Ustaz ya, dia melimpah-limpah kerana tidak ada pegangan akar pada sesuatu tanah itu boleh saja berhamburan. Dan kita tengok slot yang tinggi sampai beberapa meter ya. Pernah berlaku 2014, dan kali ini kita tengok pula ketika saya membersihkan itu bersama dengan rakan-rakan yang ada dalam surau, kena satu tim bersihkan, kemudian tim lain datang lagi pasal slotnya lumpur ni banyak. Bila kita tengok lumpur banyak itu, kita tahu bahawa Allah yang menjadikan bumi ini air dengan pokok. Air, pokok, bumi ini dia saling berkait ya. Tetapi bila seseorang itu merasakan bahawa saya punya pasal lah kan, saya engineer ke, saya pemimpin ke, saya boleh buat apa sahaja, ia menyebabkan kerosakan di atas muka bumi ini. Apalagi sambungan ayat 61 hingga ayat 63 masih lagi bercakap tentang bumi ini tempat yang perlu dijaga ekosistemnya, dan ini adalah peranan bagi orang yang mentauhidkan Allah. Bukan sekadar namanya Islam, tetapi dia tak kisah bagaimana pengurusan tanah, pengurusan pokok alam ini sepatutnya perjuangan kita bersama. Kita baca ayat 61 hingga 63. Baik, jom sama kita menyambung kembali ayat 61 63, yang mana ketiga-tiga ayat ini di akhirnya ada perkataan ilahum ma'allah, yang bermaksud adakah Tuhan lain selain daripada Allah? Adakah bersama Allah tu ada Tuhan yang lain? Ini satu persoalan kepada kita. Saya ingat kalau masa bertalaki dengan guru-guru di Mesir umpamanya orang Arab, bila kita baca ilahum ma'allah, dia terus macam satu interaksi dengan Al-Quran. Dia terus akan sebut la ilaha illallah, la ilaha, dia akan sebut tiada Tuhan selain Allah. Betul. Yang berhak disembah melainkan Allah. Itu antara kita berinteraksi dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menguatkan kita, kerana persoalan itu ditanya adakah ada Tuhan selain daripada Allah, sudah pasti kita yakin tidak ada. Baik, kita baca ayat tersebut, ayat 61 hingga ayat 63, dan kita nak dapat pencerahan yang lebih lagi insya-Allah dengan Ustaz Hafaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 61 hingga 63 kita menyambung ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, ilahum ma'allah ya, jawapannya adalah la ilaha illallah ya, tidak ada tuhan kecuali Allah. Kerana apabila mentauhidkan Allah ini kesan kepada diri kita ya, sebagai seorang jurutera dia akan melihat kepada alam ini, Allah dah stabilkan dia, dah jaga elok-elok, dah bagi ekosistemnya yang sempurna. Saya kena pastikan kalau ada orang yang cuba untuk mengubah kepada tanah, air dan juga pokok-pokok ini, saya akan tentang ya, jangan sampai terlebih pokok yang ditebang sehingga kan ia mengganggu kepada kestabilan kepada bumi ini. Ini kesan apabila jurutera ada ilah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau katakan dia seorang pemimpin yang ada ilah, yang takut kepada Allah, tidak letak balak sebagai ilah lain kerana nak dapat pendapatan untuk rezeki kami bayar gaji setiap bulan, maka ini adalah kesan pertanyaan Allah dalam ayat yang ke-60. Allah menyatakan lagi pada ayat yang ke-61, amman ja'alal arda qarara. Ini adalah perkataan yang penting zaman ini Ustaz, iaitu apakah siapa lagi yang menjadikan bumi ini tempat yang bagus untuk didiami. Sekarang ini ada tempat yang telah diwarnakan merah Ustaz. Merah maksudnya kalau orang nak beli rumah, orang tengok ini tempat tak bagus ini pasal banjir, kawasan merah ya. Tapi Allah jadikan qarara, tempat yang tidak merah ya. Waja'ala khilalaha anhara, di celah-celahnya itu ada sungai. Dia akan jadi bingkang-bingkuk Ustaz, sungai itu. Tetapi manusia bila dia rasa bahawa saya tak boleh bina rumah di tepi bingkang-bingkuk ini, dia pergi luruskan sungai, maka itu juga akan mengganggu kepada kestabilan. Air melempah kerana apa? Kerana kita tahu bila kita bingkang-bingkuk Ustaz ya, jalan bingkang-bingkuk, kita slow, kita break sikit, air pun tahu break. Air tahu break Ustaz. Tetapi kalau lurus sahaja, lebar, maka kalau dia naik itu dia akan hentam sekaligus dan itu akan mengganggu kepada sesuatu kawasan. Wa ja'ala laha rawasiya, Allah jadikan gunung. Gunung ini untuk pasak, di atas gunung itu ada pokok yang boleh hidup untuk memastikan air juga terjaga. Tidaklah akhirnya bila tak ada pokok di atasnya, maka tanah akan turun dan dia mengganggu kepada kestabilan dalam satu tempat. Bila Allah nyatakan qarar sebentar tadi, wa ja'ala bainal bahraini hajiza, di antara dua lautan ada pemisah agar airnya tidak bercampur. Sungai dan laut itu ada pemisah. Tapi bila kita dah luruskan sana, tarah sana, ubah sana banyak sangat, kesannya ialah dia bercampur ya, sehingga kan air laut tu boleh patah balik masuk sungai dan air sungai nak masuk ke laut pun dah tak boleh, maka itu menyebabkan
pelbagai malapetaka berlaku. Kerana apa? Kerana ada di kalangan orang-orang yang membuat projek-projek ini, dia merasakan bahawa ini saya punya pasal. Padahal Allah menyatakan ilahumma Allah, siapa yang lagi ada ilah bersama Allah yang pandai, yang bijak menguruskan alam ini, yang kita hanya patut sebagai seorang engineer, sebagai seorang pemimpin, pejabat tanah, developer pembangunan, kena ada mindset ini. Jika tidak, bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi Allah menyatakan ramai yang tidak mencari ilmu ini, Ustaz. Dia rasa bahawa kalau katakan masuk Islam, cakap la ilaha illallah 33 kali ataupun 100 kali, tapi dia jugalah yang meluluskan projek untuk meluruskan sungai tanpa dia cover balik kepada tempat yang pasti akan tidak qarar, tidak selamat selepas itu. Perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu tentang thermodynamics, tentang air, tentang fluid mechanics dan sebagainya, istilah-istilah itu, mungkin dia merasakan air alah tak ada apa, kita luruskan, yang penting kita dapat buat projek rumah kita. Ayat 62 kita baca sekali lagi. Allah mengingatkan lagi siapa Allah untuk kita sedar kesan dalam hidup kita. Ayat 62 kita ulang sekali lagi. Silakan. Masya-Allah, ayat 60 ni memang bertepatan sangat Safas dengan situasi kita. Kalau kita tengok makna saja, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan, dalam keadaan susah, dalam keadaan kritikal sekarang ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Bahawa Allah lah yang akan makbulkan, Maha berkuasa. Ayat 62 kita baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah yang ada di samping Allah itu Tuhan lain? Sedikit sekali yang kamu ambil peringatan. Allah mengingatkan kita. Tak ramai orang mengingat kepada bila kita susah, Ustaz, kita berdoa dan Allah menghilangkan wa yakshifus su kepada kita. Contohnya, Ustaz, bila air nak masuk dah ke rumah saya itu, pada waktu itu rasa kita memang kena berdoa lah. Waktu itu istilahnya muttarra, waktu terdesak. Memang tak boleh kan, kalau katakan nak letak kain ke apa ke, ini bukannya air yang sedikit-sedikit. Dan pada waktu inilah sebenarnya Allah menyatakan dialah yang sentiasa wayak shifus su, yang menghilangkan kesusahan dalam diri kita, tuan-tuan sekalian, yang mungkin tak terkesan. Ataupun lebih daripada itu, Allah menyatakan wa yaj'alukum khulafa al-ard, menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Kita masih lagi boleh duduk di atas muka bumi ini. Pasal ada rakan kita, Ustaz, keluarga yang bila tengok dah 2 hari tak makan, duduk atas atap. Rupanya bila cari anak dia ataupun ada ahli keluarganya sudah pun bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jadi khalifah lagi lah, sudah pun dikebumikan. Jadi dengan peristiwa ini sebenarnya Allah nak memperkenalkan dirinya kepada kita, pada saya semula, ilahumma Allah. Jawapannya apa, tuan-tuan? Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah lah yang boleh menyelamatkan dalam darurat itu. 2 hari, Ustaz, sampan pun mungkin terhad, dan pada waktu itu ada sampan yang tak dengar pun jeritan. Pada waktu itu kalaulah Allah tidak bagi orang-orang ni mengakses kepada tempat tersebut untuk menyelamatkan, ini tentera-tentera Allah, maka mungkin dalam keadaan payah. Ataupun ada yang tak dapat naik sampan, Ustaz, tapi dia berenang, ada yang melompat pagar lah, suami isteri berpisah 2-3 hari. Peristiwa ini untuk kita ambil peringatan, tetapi Allah kata sedikit yang ambil peringatan. Mengapa? Kerana merasakan bahawa ini usaha saya, bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini memerlukan hidayah.
Ayat yang ke-63 Allah menyatakan, bukankah dia yang memberi petunjuk pada kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Sekarang Ustaz, bila awan gelap, ada angin tu, sekarang dah mula takut sikit. Allah. Terus apa? Kalau lepas itu ada ribut petir, biasanya kalau Jabatan Meteorologi cakap ribut petir tu dah mula. Pasal kalau ada hujan, lepas tu hujan menderu-deru, ya, kawasan-kawasan yang tidak koral sebentar tadi, dia memang merasakan ini masa bersedia angkat barang ke tingkat 2 kalau ada tingkat 2, kerana akan banjir, ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat 4 ayat ini, Allah menceritakan tentang betapa Allah ini berkuasa. Kita perlu menghasilkan jurutera anak-anak generasi pemimpin yang sebenarnya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda syirik? Bila dia mementingkan diri sendiri, tak nak ikut cakap Allah, tidak mahu menjadi orang yang menstabilkan bumi ini. Allah kata, ilahum Allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Allah yang paling tinggi. Allah lah yang akan meninggikan kita. Tetapi kalau orang itu syirik, maka dia sedang meruntuhkan negara ataupun negeri ini. Dan kita doa agar Allah jadikan kita orang yang terjaga ketauhidan, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi pada halaman 382 ini, sedar bahaya orang yang berleluasa buat maksiat, pada ayat 56, untuk kita cegah dan ingatkan. Nombor 1. Yang kedua, menjedarkan masyarakat betapa murkanya Allah pada golongan LGBTQ, ya, istilah zaman ini. Tetapi pada zaman Nabi Lut ini bermula dengan lelaki, tetapi sampai sekarang, ya, ada sekitar 58 Ustaz, ya, jantina dekat Facebook, ya, nak menunjukkan betapa asalnya daripada maksiat yang diizinkan di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengkaji sains, ya, memastikan semua yang terlibat dalam kehidupan di dunia ini untuk makin menghargai tauhid kehebatan Allah, sehingga kan nampak dalam pengurusan hartanah, pengurusan pembinaan rumah, pengurusan sesebuah negeri dan negara, kerana ada ilah Allah yang menjaga kestabilan bumi ini, dan kita mesti menjadi khalifah. Jangan sampai kita menjadi perosak pemimpin yang dimarahi oleh orang-orang di bawah kita. Kita berdoa bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antallahu la ilaha illa ant. Allahumma antallahu la ilaha illa ant. Antal ghani wa nahnul fuqara, antal qawi wa nahnul du'afa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang berhak kami sembah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Engkau, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, ya Allah. Kamilah yang lemah, ya Allah. Engkaulah yang maha kaya, ya Allah. Kamilah orang yang miskin, yang fakir, ya Allah. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Kami mengakui dosa kami, ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada, ya Allah, kesyirikan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kekufuran kepadamu, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau murkakan kami, ya Allah, di atas maksiat yang telah kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikanlah ganjaran kepada kami, ya Allah. Gantikanlah yang lebih baik kepada kami, ya Allah. Anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi diri dan keluarga yang selalu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan sedar kesan ketauhidan pada Allah kepada pelbagai jawatan profession yang ada dalam masyarakat, kerana mereka ada integriti yang tinggi untuk menjaga bumi ini. Ini yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan ingin kita lebarkan agar kefahaman daripada halaman ini, surah An-Naml ini, seperti Nabi Sulaiman menjaga keselamatan, keamanan pemimpin yang ada di peringkat jurutera, bahagian accountancy dan sebagainya, semuanya mempunyai integriti berteraskan kepada ilah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kita akan menyambung halaman 383 insya-Allah dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum.